Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinil Hakimi bin Abdul Rahman, pelajar PPI SMP BM2, ambilan Jun 2023. Pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan saya bagi subjek BMMB 1134 Keterampilan Berbahasa yang bertajuk Tugasan 3 Isu dan Halangan Komunikasi dalam Keterampilan Berbahasa. Sebelum saya pergi lebih jauh, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih saya kepada pensyarah saya bagi subjek ini, iaitu Dr. Nurul Khairin binti Abdul Malik, kerana beliau telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya serta dorongan untuk saya menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kini kita mulakan dengan definisi keterampilan berbahasa terlebih dahulu. Keterampilan berbahasa membawa maksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran bertutur, mendengar, menulis dan membaca. Ini bertujuan bagi menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara lisan maupun bertulis dalam urusan pekerjaan atau seharian seseorang. Sekarang, kita lihat pula kepada topik utama kita, iaitu isu dan halangan komunikasi. Isu terbahagi kepada 3 isu yang akan kita bahaskan. Yang pertama, isu bahasa. Yang kedua, isu penggunaan dialek. Dan yang ketiga ialah isu media sosial. Di bahagian halangan komunikasi pula, yang pertama, halangan maklum balas. Yang kedua, halangan komunikasi sahala. Tiga, halangan penyampaian menerusi saluran kedua. Yang keempat, halangan gangguan emosi. Dan yang kelima, halangan gangguan luaran. Sekarang, kita mulakan dengan isu bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan lambang kepada sesuatu bangsa. Dalam keterampilan berbahasa, isu bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa kasar ketika berucap, penggunaan bahasa rojak dalam perbualan serta penggunaan bahasa selangar, iaitu bahasa yang hanya diketahui oleh sesetengah kelompok. Sesungguhnya, kita perlulah menggunakan standard bahasa yang betul sama ada ketika memberi ucapan atau ketika sedang berbual. Ini kerana penggunaan bahasa yang salah boleh menyebabkan salah faham, sekaligus boleh mengguris perasaan orang lain. Kemudian, kita pergi pula kepada isu penggunaan dialek. Dialek merujuk kepada bahasa yang digunakan di sesuatu daerah. Contohnya, dialek Kelantan, dialek Pahang, dialek Perak dan dialek Sabah. Penggunaan dialek menjadi isu dalam keterampilan berbahasa kerana dialek itu sendiri berbeza dengan bahasa Melayu standard yang kita gunakan. Ini sekaligus telah mengganggu proses komunikasi kerana terdapat golongan yang tidak memahami dialek yang digunakan oleh penutur tersebut. Baiklah, di sini kita dapat lihat beberapa contoh penggunaan dialek di mana ada di antara perkataan dialek tersebut sukar untuk kita fahami, melainkan hanya penutur asli tersebut yang dapat memahami dialek tersebut. Sebagai contoh yang pertama, kita dapat lihat penggunaan dialek Perak dan yang kedua dalam keratan Komet. Ini pula kita dapat lihat penggunaan dialek Kelantan. Dan akhir sekali, kita beralih pula kepada isu media sosial. Penggunaan media sosial pada masa kini merupakan satu kemestian bagi masyarakat dunia. Ini kerana media sosial bertindak sebagai wadah perhubungan, medium penyebaran
maklumat serta menjadi medium pemasaran produk. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keburukan pada media sosial itu sendiri. Sebagai contoh, berlakunya penipuan, penyebaran berita atau maklumat palsu, buli cyber serta penyalahgunaan maklumat internet serta ketagihan video pornografi. Hal ini terjadi kerana sikap pengguna media sosial yang tidak beretika dan bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Sekarang, kita akan melihat pula kepada halangan-halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Untuk memastikan proses komunikasi berjalan lancar, maka perlulah komunikasi dijalankan secara dua hala, iaitu melibatkan penutur dan pendengar. Akan tetapi, masalah utama komunikasi dua hala ialah apabila pendengar tidak memberi sebarang maklum balas terhadap apa yang disampaikan oleh penutur. Perkara seperti ini boleh disebabkan oleh sama ada pendengar tidak peka, pendengar tersalah tafsir maklumat atau maklumat yang disampaikan tidak menarik untuk didengar. Oleh itu, sekiranya perkara ini berlaku, penutur mestilah menyoal semula pendengar tentang perkara yang disampaikan. Contohnya, ketika pensyarah mengajar di kelas, pensyarah akan menyoal semula pelajar beliau tentang kefahaman mereka terhadap subjek yang dipelajari. Seandainya pelajar tersebut gagal menjawab soalan yang diberikan oleh pensyarah, maka itu bermakna proses komunikasi yang berlaku telah pun gagal. Kemudian, komunikasi sehala. Komunikasi sehala merujuk kepada suatu jenis komunikasi yang tidak memerlukan reaksi atau maklum balas daripada penerima. Sebaliknya, individu yang menyampaikan maklumat itu sendiri perlu lebih banyak melibatkan diri secara aktif dalam menyampaikan maklumat supaya intipati mesej yang disampaikan dapat difahami oleh pendengar. Selain itu, komunikasi sehala merupakan proses komunikasi yang paling mudah untuk dilakukan oleh seseorang individu dalam konteks keterampilan berbahasa. Kemudian, antara contoh komunikasi sehala yang dapat kita lihat ialah ceramah, syarahan, deklamasi sajak dan sebagainya. Selain itu, dalam bidang pendidikan pula, konsep komunikasi sehala yang dahulu digunakan oleh guru untuk mengajar murid sudah tidak digunakan lagi. Sebaliknya, konsep pendidikan abad ke-21 telah diterapkan dalam pembelajaran kerana lebih sesuai untuk membantu murid membina sifat kendiri dalam diri mereka. Seterusnya, penyampaian menerusi saluran kedua. Halangan komunikasi yang ketiga dalam keterampilan berbahasa iaitu penyampaian menerusi saluran kedua bermaksud proses penyampaian maklumat atau mesej yang melibatkan orang tengah. Dalam proses ini, penutur tidak berinteraksi secara langsung dengan pendengar sasaran. Sebaliknya, orang tengah yang berfungsi menyampaikan mesej. Faktor yang mendorong berlakunya perkara ini antaranya ialah kekangan ruang atau masa untuk menyampaikan maklumat, bilangan pendengar sasaran yang ramai atau penutur yang tidak mengenali secara langsung pendengar sasaran. Kebiasaannya merujuk kepada guru di sekolah yang kadang-kadang tidak mengenali murid yang menjadi pendengar sasaran. Kemudian, oleh kerana maklumat tidak disampaikan secara langsung daripada sumber prima, iaitu penutur, maka kemungkinan untuk berlakunya kesalahan penyampaian maklumat adalah sangat tinggi. Bukan itu sahaja, halangan komunikasi yang lain dalam keterampilan berbahasa ialah gangguan emosi. Ini merujuk kepada keadaan emosi si pendengar ketika ia menerima mesej daripada penutur. Sekiranya ketika mesej disampaikan, pendengar sedang dalam emosi yang sedih atau marah, maka pendengar akan memproses maklumat yang diterima berdasarkan perasaannya, bukannya akal fikiran. Perkara ini boleh menyebabkan pendengar bertindak agresif hanya kerana ia merasakan bahawa mesej yang disampaikan oleh penutur seolah-olah ingin menyindir atau merendahkan dirinya.
Hal ini sekaligus menjadi halangan kepada proses komunikasi yang berkesan kerana pendengar terpengaruh dengan emosi dalam melakukan pemahaman terhadap maklumat yang diterima. Dan halangan komunikasi yang terakhir ialah gangguan luaran. Gangguan luaran ini lebih merujuk kepada gangguan yang dialami oleh pendengar dan penutur kerana disebabkan oleh keadaan persekitaran. Antara contoh gangguan luaran ialah yang pertama, ruang yang luas dan jumlah pendengar yang ramai. Kedua, masalah teknikal seperti pemusat suara yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, keadaan cuaca yang tidak baik seperti hujan lebat dan cuaca panas. Disebabkan oleh gangguan-gangguan seperti ini, maka ia telah menyebabkan kesukaran kepada penutur untuk menyampaikan maklumat dengan baik, terang serta lancar kepada pendengar yang ada ketika itu. Baiklah, sebagai penghias bicara terakhir, kita mestilah mengaplikasikan keterampilan berbahasa dengan baik, sama ada ketika memberi ucapan maupun ketika sedang berkomunikasi dengan rakan, ibu bapa atau guru. Ini kerana dengan mengamalkan keterampilan berbahasa, ia membolehkan seseorang itu diklasifikasikan sebagai pekerja yang kompeten dan efisien dalam menjalankan tugas. Ini dalam bidang pekerjaan. Selain itu, kecekapan berbahasa yang tinggi juga dapat memastikan organisasi mencapai visi dan misi. Di samping itu, juga dapat mengelakkan konflik dan salah faham dalam komunikasi. Terakhir, dengan mahirnya diri dalam keterampilan berbahasa, membolehkan seseorang individu itu menyampaikan buah fikirannya dengan lancar dan terang kepada audiens yang mendengar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.